Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom belajar tentang poligon asas untuk matematik tingkatan 1 bagi siri ulang kaji ekspres matematik PT3. Ulang kaji tentang poligon asas. Poligon bermaksud semua sisinya adalah bergaris lurus. Umpamanya di sini, semua sisi bergaris lurus merupakan poligon. Jika ada satu sisi yang bukan bergaris lurus, sebagai contoh di sini, ini bukan merupakan poligon. Dan jika semua sisinya bergaris lurus, namun ada bahagian yang tidak tertutup, ini juga bukan merupakan poligon. Jadi, untuk poligon semua sisinya mestilah bergaris lurus. Poligon ada banyak jenis, nama-namanya bergantung kepada bilangan sisi. Umpamanya kalau 3 sisi namanya segitiga, 4 sisi segi 4 ataupun sisi 4, 5 sisi pentagon, 6 sisi heksagon dan sebagainya. Jadi untuk 3 sisi ada perkataan 3 di sini, 4 sisi ada perkataan 4. Untuk 5 sisi ada perkataan pen seolah-olah 5. Untuk 6 sisi ada perkataan S6 untuk mengingatinya. 7 sisi ada perkataan T7. Dan 8 sisi ada perkataan O untuk Ogos. Jadi ini ialah salah satu cara untuk mengingati nama-nama poligon. Konsep yang lain yang perlu difahami sebagai contoh di sini, ini merupakan satu contoh poligon dengan 6 sisi. Jadi yang perlu difahami ialah bucu. Di sini ada, bucunya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bilangan sisinya juga ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi bilangan bucu adalah sebenarnya bersamaan dengan bilangan sisi. Untuk perpenjuru pula, perpenjuru bermaksud sambungkan bucu ke bucu. Sebagai contoh di sini, kita sambungkan semuanya ke bucu selagi ada. Kita sambungkan ke sini juga 1. Tadi bilangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini masih ada 7, kemudian 8 dan akhir sekali satu lagi ini ialah 9. Jadi untuk bentuk yang bilangan sisinya ada 6, perpenjurunya ada 9. Jadi untuk mencari bilangan sisinya kita boleh menggunakan formula bilangan perpenjuru bersama dengan N. Didapatkan N tolak 3 dibahagikan dengan 2. Sebagai contoh tadi, N-nya adalah bersamaan dengan 6. Bilangan perpenjurunya ialah 6 didarabkan dengan 6 tolak 3 dibahagikan dengan 2. Jadi di sini kita memudahkan 3. 6 tolak 3, 3. Jadi 3 darab 3 adalah 9. Jadi kita boleh gunakan formula ini untuk mencari bilangan perpenjuru. Kita kenali dahulu segitiga iaitu poligon yang mempunyai bilangan sisinya adalah 3. 1, 2, 3. Hasil tambah sudut pendalamannya adalah bersamaan dengan 180. Jadi untuk jenis-jenis segitiga yang lain, yang pertama ialah segitiga sama sisi. Sama sisi bermaksud ketiga-tiga sisinya adalah sama. Jadi bermaksud sudut pendalamannya juga sama. Keseluruhan jumlah sudut pendalaman 180, oleh kerana sama, kita boleh terus bahagikan dengan 3 bersamaan dengan 60. Jadi di sini sudut pendalamannya adalah 60. Segitiga sama kaki bermaksud ada dua sisi yang sama panjang di mana sudut-sudut di kakinya adalah sama saiz. Segitiga tak sama kaki, semua sisinya tak sama panjang. Segitiga bersudut tirus bermaksud ada satu sudut di sini nilainya adalah kurang daripada 90 darjah. Manakala untuk segitiga bersudut cakar pula, ada satu sudut di dalam segitiga ini, nilai sudut ini melebihi 90 darjah. Dan segitiga bersudut tegak pula, dalam segitiga ini ada satu sudut nilainya adalah 90 darjah. Okey, yang ni tadi kurang daripada 90 darjah. Jadi untuk semua segitiga ini, hasil tambah sudut pendalamannya adalah 180. Jadi kalau kita sambungkan sudut pendalaman, sambungkan bentukkan garis lurus, di luar ini dikenali sebagai sudut perluaran. Jadi hasil tambah sudut pendalaman
dengan sudut perluaran yang bersebelahan dengannya, jumlahnya adalah 180. Kerana ianya membentuk satu garis lurus, jumlahnya adalah 180. Jadi di sini konsepnya ialah jumlah sudut pendalaman A, B dan C ialah 180 dan juga hasil tambah sudut pendalaman dan juga sudut perluaran yang sebaris dengannya juga 180. Seterusnya kita fahami pula tentang sisi 4. Sisi 4 ialah poligon dengan bilangan sisinya adalah 4. Jadi untuk jumlah sudut pendalaman di sini iaitu P tambah Q tambah R tambah S, jumlahnya mestilah 360 darjah. Begitu juga untuk jenis-jenis sisi 4 yang lain. Okay, umpamanya di sini segi 4 sama, jumlah sudutnya mestilah 360 darjah di mana sudut pendalamannya adalah sama. Iaitu 360 darjah dibahagikan 4 bersamaan dengan 90 darjah. Panjang sisi juga sama. Untuk segi 4 tepat, ada dua pasangan sisi yang sama panjang. Sudut pendalamannya adalah 90 darjah. Segi 4 selari pula, ada dua pasangan garis selari tetapi tidak semua sisinya sama panjang. Manakala untuk rhombus pula, ada dua pasangan garis selari dan panjang sisinya semuanya sama panjang. Untuk trapezium pula, ada satu pasangan garis selari. Jadi konsep lain yang perlu difahami ialah untuk sisi 4 ini, jumlah sudut pendalaman tadi 360 darjah. Hasil tambah sudut pendalaman dan juga perluaran yang berada satu garisan dengannya, jumlahnya adalah 180 darjah. Jadi untuk segi 4 selari ataupun rhombus, sudut yang bertentangan nilainya adalah sama. Contoh di sini P bersamaan dengan R, manakala S bertentang dengan Q, nilai sudutnya adalah Q bersamaan dengan S. Kita mulakan dengan soalan latihan yang pertama. Raja 10.1 menunjukkan pentagon. Berdasarkan raja itu, lengkapkan jadual 10.1 dengan jawapan yang betul. Okay, pertama ialah bilangan paksi simetri. Paksi simetri bermaksud garis membahagi dua sama. Jadi di sini garis paksi simetrinya kita boleh lukiskan di tengah-tengah. Okay, hanya ada satu sahaja. Okay, kalau di sini tidak sama, atas dan bawah tidak sama, jadi ini bukan paksi simetri. Jadi bilangannya ada satu. Untuk bilangan bucu, di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. 5. Untuk bilangan perpenjuru pula, kita sama ada kita lukiskan ataupun kita menggunakan formula. Okay, kalau kita lukiskan, kita mulakan daripada bucu sini. Okay, lukiskan perpenjurunya. Okay, di sini 1, 2. So, bermula sini, sambung lagi 2, 3, 4. Yang seterusnya ada satu lagi di sini, 5. Jadi jawapannya adalah 5. Ataupun kita juga boleh menggunakan formula. Formula untuk bilangan penjurunya adalah bersama dengan N. Okay, didarabkan dengan N, tolak 3 dibahagikan dengan 2. Jadi N tadi bilangan sisinya ialah 5. 5 didarabkan 5, tolak 3 dibahagikan dengan 2. Jadi 5 didarabkan dengan 5 tolak 3, 2. Perkan dengan 2, selesaikan, nilainya adalah bersamaan dengan 5. Jadi jawapannya adalah dengan penjuru tadi ialah 5. Okay, sebelum cikgu meneruskan soalan yang kedua, mohon tekan butang like dan subscribe di bawah bagi yang belum menekannya. Okay, dalam raja 1, PST dan UQR ialah garis lurus. Cari nilai X. Jadi untuk mencari nilai X di sini, poligonnya adalah 4 sisi. Jadi jumlah sudut pendalamannya adalah 360 darjah. Jadi untuk mencari X, nilainya adalah bersamaan dengan 360 darjah, lalu ditolakkan dengan semua sudut yang berada di dalamnya. Jadi di sini ialah 75, kita tolakkan dengan 75. Jadi untuk bahagian yang ini, garis lurus 180, ditolakkan dengan 115, nilainya adalah bersamaan dengan 65. Jadi kita tolakkan dengan 65. Satu lagi, untuk bahagian yang ini, garis lurus 180, tolak 70, nilainya adalah bersamaan dengan 110. Jadi untuk nilai X, kita tolakkan lagi satu, ini 110. Jadi keseluruhannya adalah bersamaan dengan 110 darjah.
Jadi jawapannya adalah B. Soalan berikutnya, Raja 4 menunjukkan satu segi empat selari PQRS. Cari nilai X. Jadi segi empat selari, konsepnya ialah ada dua pasangan garis yang selari. Jadi untuk segi empat selari, sudut yang bertentangan nilainya adalah sama. Jadi di sini 70, ini juga mestilah 70. Jadi dua ini juga nilai sudutnya mestilah sama. Jadi kita kirakan dahulu keseluruhan empat sisi jumlah sudut pendalaman 360 darjah ditolakkan dengan 70 tolak 70 adalah bersamaan dengan 220. 220 bermaksud untuk dua sudut di sini. Jadi oleh kerana kedua-duanya juga adalah sama, jadi kita bahagikan 220 bahagi 2 bersamaan dengan 110. Jadi di sini 110, untuk di sini juga adalah 110. Jadi untuk mencari nilai X, bahagian ini kita cantumkan X ditambahkan dengan X tambah 20 bersamaan dengan sudutnya 110. Jadi selesaikan 2X, 110, 20 dipindahkan ke sebelah kanan, jadi tolak 20. Jadi 2X bersamaan dengan 90. X ialah 90 bahagi 2 bersamaan dengan 45 darjah. Jadi jawapannya adalah A. Soalan yang terakhir, dalam raja 4, QRS ialah garis lurus. Cari nilai Y. Jadi untuk mencari nilai Y, maklumat yang boleh diperolehi di sini ialah, ini ialah garis lurus, sudut pendalaman, ini ialah sudut peluaran. Jadi hasil tambah kedua-dua ini adalah bersamaan dengan 180. Jadi 3X ditambahkan dengan 54 ini ialah 180 kerana ianya membentuk satu garis lurus. Jadi selesaikan untuk mendapatkan nilai X. 180 ditolakkan dengan 54, kita akan dapat 126. Jadi X 126 bahagikan dengan 3, nilainya adalah bersamaan dengan 42. Jadi nilai X-nya 42, di sini ialah 42. Jadi untuk mencari nilai Y, Y berada dalam segitiga, sudut pendalaman bagi satu segitiga. Jadi jumlah sudut pendalamannya sepatutnya 180 darjah, ditolakkan dengan dua sudut ini, iaitu 42 ditolakkan dengan 54. Jadi akan dapat 84 darjah. Jadi nilai Y ialah 84, iaitu D. Selesai video siri pertama untuk tajuk poligon asas. Jumpa lagi dalam video berikutnya.